Bersiaran langsung dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya, inilah istiadat perbarisan mengarap panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bagi tahun 2022. Alhamdulillah, merafak syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersua pada kali ini dan juga pada pagi ini untuk memberikan gambaran kepada istiadat yang cukup bersejarah dan juga amat bermakna buat Angkatan Tentera Malaysia. Secara signifikannya, panji-panji merupakan lambang kehormatan dan ketaatsetiaan Angkatan Tentera Malaysia kepada raja dan juga negara. Pagi ini anda bersama dengan saya Ismail Adnan dan saya Margaret Gambang, dan pastinya juga istiadat ini dinanti-nantikan kerana kali terakhir diadakan pada tahun 2019 dan sepatutnya diadakan pada tahun lepas, namun disebabkan oleh pandemik COVID-19 ia ditangguhkan dan kini dinanti-nantikan istiadat yang sangat gilang gemilang, pastinya sangat bersejarah untuk kita sebagai rakyat negara Malaysia. Baik, hari ini kita bukan saja berdua Ismail, kita juga akan bersama dengan 3 orang tetamu yang akan berbicara lanjut tentang istiadat pada pagi ini. Jadi elok untuk saya perkenalkan 3 orang tetamu yang akan bersama dengan kami. Kita bersama dengan Brigadier General Haji Fazal bin Abdul Rahman, merupakan Panglima Brigade ke-11 Infanteri Malaysia. Kita juga bersama dengan Kapten Teknologis Dr. Syafdin Lufti bin Ruslan TLDM, Pengarah Strategi dan Perkhidmatan Sumber Manusia Markas Tentera Laut, dan di hujung sana kita bersama dengan Colonel Hamdan bin Ahmad TUDM, Pengarah Pengurusan Sumber Manusia Markas Tentera Udara. Terima kasih ketiga-tiganya bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih Panglima, terima kasih Kapten, terima kasih Colonel. Ini kesempatan yang cukup bermakna dan juga amat istimewa buat kita juga ya Panglima. Secara peribadinya, sebelum kita memulakan istiadat perbarisan mengarap panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Agong, kita berikan gambaran dan juga tumpuan apa yang berlaku ketika ini. Ialah ketibaan yang berhormat Menteri Pertahanan diberikan hormat menteri. Ya, baiklah, sementara kita menantikan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Sekali lagi Panglima, istiadat ini cukup istimewa dan Panglima sendiri dalam perkhidmatan Tentera Darat Malaysia. Secara peribadinya, perkhidmatan dan juga bagaimana penglibatan dalam Tentera Darat Malaysia adalah sesuatu yang cukup bermakna. Kerana saya teringat apabila tonggak keempat Perintah Ulung Panglima Tentera Darat menyatakan pengukuhan hubungan pertahanan. Jadi bagaimana Panglima melihatkan ini suatu korelasi antara istiadat dan juga peranan bagi Tentera Darat. Terima kasih Ismail. Alhamdulillah kita berada pada acara yang gilang gemilang pada hari ini. Sesungguhnya perbarisan pada hari ini adalah perbarisan utama yang dilaksanakan oleh Angkatan Tentera Malaysia, bukan sahaja Tentera Darat, dan ianya melambangkan kepada kejituan Angkatan Tentera Malaysia dalam merafak sembah dan melafazkan ikrar taat setia yang tidak sebelah bagi kepada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sesungguhnya tonggak yang diutarakan oleh Panglima Tentera Darat itu adalah untuk menunjukkan bahawa apa sahaja yang dilaksanakan ianya akan menjurus kepada kami untuk melafazkan ikrar taat setia dan juga untuk menunjukkan ke tahap kesiagaan tertinggi yang ada dalam Tentera Darat Malaysia. Ya, Kapten Syafdin, kalau kita saksikan istiadat yang akan berlangsung sebentar saja lagi, pastinya ini sesuatu yang sangat signifikan bagi Angkatan Tentera Malaysia khususnya. Namun bagi rakyat jelata pastinya ingin mengetahui tentang kepentingan dan juga kedaulatan panji-panji ini kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri dan pastinya untuk Angkatan Tentera Malaysia. Kapten. Sekiranya kita melihat daripada sejarah, panji-panji itu sendiri adalah berasal daripada bendera yang dibawa oleh ketumbukan tentera untuk menghadapi medan pertempuran. Kepada peminat-peminat cerita seperti cerita dinasti Cina atau peminat-peminat filem Turki pasti akan pernah melihat ketumbukan tentera yang membawa panji-panji ketika pergi berperang. Mereka menggunakan panji-panji ini adalah untuk menyelaraskan tentera di dalam medan peperangan, dan di zaman Rasulullah SAW sendiri ia adalah melambangkan simbol peningkatan keimanan dan juga lambang pengorbanan. Sebagai contoh, sahabat baginda yang bernama Mus'ab bin Umair pernah ditusuki ataupun ditikam berkali-kali semasa membawa panji-panji tentera Islam, tapi masih memegang panji-panji itu walaupun tangannya telah dipotong sehingga kudung. Dia mendakap panji-panji itu. Jadi ianya melambangkan
simbol kemegahan dan keunggulan kepada Angkatan Tentera Malaysia sendiri untuk mengekalkan semangat juang, mempamerkan keberanian, ketahanan mental dan fizikal dan juga menonjolkan keazaman dan kegigihan di medan tempur itu sendiri. Ya, bagi pihak TUDM juga dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang selaku Kolonel yang dipertua bagi Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi signifikan kalau kita lihat penglibatan TUDM juga dalam melengkapkan ketiga-tiga perkhidmatan dalam istiadat pembarisan ini. Betul Encik Ismail, TUDM secara tidak langsung adalah salah satu elemen penting di dalam perkhidmatan ATM. Kami walaupun telah berumur 64 tahun, masih muda lagi, tetapi dari masa ke semasa kami sentiasa menambah baik aset yang kita ada, human resource semua manusia yang kita ada. So, kepentingan kami di dalam ATM tidak boleh dinafikan dan kami akan sentiasa dari masa ke semasa untuk mempertingkatkan sumbangan kami dan jasa-jasa kami kepada ATM secara keseluruhan. Baik, Panglima, kalau kita saksikan eratnya hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia dan juga masyarakat secara keseluruhan, kita melihat walaupun istiadat ini mungkin satu istiadat yang bukan sering kita saksikan dalam tempoh setiap tahun, tetapi ada tahun-tahun tertentu saja ia diadakan. Cuma hubungan antara masyarakat dan ATM itu perlu kita semarakkan. Bagaimana Panglima pandangan? Baik, sesungguhnya betul perbarisan ini hanya dilaksanakan setiap 3 kali dalam tempoh perkhidmatan Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong tahun pertama, tahun ketiga dan tahun kelima, tahun terakhir di dalam pemerintahan. Masyarakat dan tentera dan rakyat berpisah tiada. Slogan itu bukan sekadar slogan, tapi slogan itu adalah cara hidup kami untuk melaksanakan tujuan penugasan. Apa yang kita laksanakan akan sentiasa mengambil kepentingan kepada masyarakat. Jadi usaha RTM untuk menunjukkan perbarisan ini secara langsung sebenarnya memberikan kepada masyarakat mengetahui juga penugasan Angkatan Tentera Malaysia dalam merapat sembah ikrar taat setia kepada Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda ini. Baik, cukup cantik sekali. Seketika tadi kita menyaksikan ketibaan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Tena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia sudah pun tiba di perkarangan Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk kita meneruskan, sebelum kita menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong, Kapten, ini satu perkara dan juga ruang yang cukup bermakna juga untuk kita mengetahui berkenaan tentang sejarah penubuhan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Kapten yang dipertua juga. Jadi bagaimana kita melihat signifikan dan juga peranan TLDM melalui sejarah panjang penubuhan? Tentera Laut Diraja Malaysia sebenarnya ditubuhkan sejak tahun 1934, hampir ataupun telah melangkaui 88 tahun penubuhannya. Ia ditubuhkan bagi mempertahankan semenanjung Malaysia dan Singapura pada ketika itu. Di peringkat awal penubuhannya, dia kenali sebagai Malay Section of the Royal Navy, dan mereka telah menjalani latihan di HMS Pelanduk, iaitu pangkalan Angkatan Tentera Laut British di Singapura. Setelah 15 tahun penubuhannya, iaitu pada tahun 1949, namun telah ditukarkan kepada Malayan Naval Forces. Dan pada tahun 1952, Ratu Elizabeth yang kedua telah mengurniakan gelaran diraja dan seterusnya nama ditukar kepada Royal Malayan Navy. Setelah merdeka, TLDM kemudian diserahkan kepada Persekutuan Tanah Melayu, iaitu pada 1 Julai tahun 1958. Dan apabila pembentukan Malaysia pada 16 September tahun 1963, nama sekali lagi ditukar menjadi Tentera Laut Diraja Malaysia dan digunakan sehingga kini. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang keempat, iaitu almarhum Sultan Ismail Nasruddin Shah ibn almarhum Sultan Zainal Abidin, telah mengurniakan panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kepada TLDM pada 12 Mac tahun 1965. Baik, Tentera Udara Diraja Malaysia antara perkhidmatan yang menjadi benteng kepada rakyat, khususnya dalam kita memelihara keamanan negara. Kita juga tahu dalam kalangan ketiga-tiga perkhidmatan, TUDM adalah yang kita anggap yang paling muda. Tetapi peranan dan juga tanggungjawab TUDM tidak kurang pentingnya. Jadi bagi Kedai Hamdan, bagaimana TUDM memastikan supaya kesiapsiagaan sentiasa diberi perhatian untuk memastikan supaya apa saja berlaku sentiasa bersedia? Okey, Selari dengan kita punya TUDM Cogan Kata sentiasa di Angkasa Raya, itu adalah saya rasa satu penerangan yang straightforward bahawa kita sentiasa bersiap siaga apa-apa lagi pencerobohan ataupun
yang mengganggu kedaulatan negara kita melalui ruang udara, QDM sentiasa akan memberi bantuan dan memastikan perkara itu tidak berlaku. Baik Panglima, kalau kita boleh gambarkan, atur cara ini adalah juga bersepeda dengan sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Ke-bawah Duli Yang Maha-Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Dalam tempoh 5 tahun, pemerintahan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong 3 kali akan diadakan istiadat pembarisan mengarap panji-panji. Jadi bagaimana kita melihat signifikan kepada 5 panji-panji yang akan diarak dan mengapa hanya 5 panji-panji yang diarak dalam istiadat pembarisan? Panji-panji Ke-bawah Duli Yang Maha-Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dianugerahkan kepada pasukan tempur sahaja. Oleh itu, Tentera Darat Malaysia telah dianugerahkan oleh Ke-bawah Duli Yang Maha-Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong kepada Regimen Askar Melayu Diraja, kepada Regimen Ranger Diraja dan juga kepada Kor Amor Diraja. Manakala 2 lagi panji-panji juga telah dianugerahkan kepada pasukan Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Perbarisan pada hari ini adalah pada tahun yang keempat pemerintahan Ke-bawah Duli. Walau bagaimana, ini adalah kerana pada tahun lepas kita sepatutnya melaksanakan pembarisan, ianya ditangguhkan ke tahun ini berdasarkan situasi pandemik. Sekarang kita dah endemik, alhamdulillah kita akan dengan penuh bangganya menunjukkan dan panji-panji diraja itu. Okey, baik. Panglima kita juga berikan tumpuan kepada atur cara yang sedang berlangsung Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada ketika ini. Kenderaan rasmi yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah pun tiba di perkarangan ataupun di kawasan Peturana Diraja untuk kita memberikan gambaran dan juga ketibaan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sudah pun tiba di Dataran Pahlawan Putrajaya. Ya, pembarisan mengarap panji-panji adalah satu istiadat gilang gemilang kepada Angkatan Tentera Malaysia dan kita tahu bahawa panji-panji merupakan satu penghormatan lambang kemegahan, semangat dan ketaatsetiaan yang tidak berbelah bahagi oleh Angkatan Tentera Malaysia terhadap raja dan negara. Dan pastinya apa yang kita saksikan pada pagi ini istiadat yang sangat penting, walau di mana saja anda berada, walaupun mungkin anda beranggapan bahawa kita sebagai rakyat jelata tidak terlibat secara langsung, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghargai dan mengetahui bahawa peranan semua Angkatan Tentera Malaysia sangat penting. Ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Muhaini diberikan hormat perdana. Alhamdulillah, usai ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Muhaini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya, kita akan menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kapten Syafdin, ini merupakan satu istiadat yang cukup bermakna kerana ia melibatkan acara regimental dan juga istiadat ketenteraan. Jadi bagaimana kita menggambarkan istiadat ataupun acara regimental dan istiadat ketenteraan ini sebagai satu gambaran kepada kekuatan ketiga-tiga perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia? Seperti yang Encik Ismail sebut tadi, istiadat mengarap panji-panji ini adalah merupakan satu upacara istiadat yang penuh dengan aspek-aspek regimental, aspek-aspek protokol kepada Angkatan Tentera Malaysia itu sendiri. Panji-panji merupakan satu penghormatan dan juga lambang kemegahan serta mempamerkan semangat serta kesetiaan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selalu orang sebut macam for king and country. Jadi sekiranya kita dapat melihat betapa signifikan yang pentingnya panji-panji ini dimuliakan, dan apabila ia diarakkan ialah merupakan satu penghormatan, dan kami warga ATM sendiri dalam menzahirkan taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi ATM. Kesimpulannya, secara aman, semasa aman, semangat kepiraan dan patriotik telah dipamerkan, dan juga ia meningkatkan kesedaran untuk menjaga maruah negara. Manakala di waktu perang pula, ia adalah mewakili maruah perjuangan warga ATM itu sendiri, menjaga kedaulatan negara kita yang tercinta, dan untuk meningkatkan sendiri jati diri anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia.
Ya, kalau kita lihat istiadat pada pagi ini, TUDM juga akan menjadi sebahagian daripada perkhidmatan yang mempamerkan asetnya. Tidak banyak tetapi memadai untuk kita mengetahui bahawa aset-aset TUDM adalah aset-aset yang sangat canggih dan memerlukan perhatian daripada masyarakat, bahawa kita ada anggota yang sentiasa bersiap sedia dengan aset-aset ini untuk mempertahankan negara dalam apa situasi sekalipun. Dan ini dibuktikan dengan banyak operasi yang melibatkan TUDM sendiri. Jadi bagaimana Colonel Hamdan melihat aset-aset milik TUDM khususnya? Okey, kita berbincang balik kepada penglibatan anggota TUDM semasa perbarisan pada pagi ini. Bukan sahaja aset yang mana kita melibatkan 3 kali EC-725 daripada TUDM, juga pesawat helikopter daripada tentera darat dan juga tentera laut. Kita ada Superlink, kita ada Fanex, kita ada A1 Agusta A1. Kemudian penglibatan pesawat-pesawat tersebut adalah akan ditonjolkan semasa pembarisan nanti, terutamanya semasa yang selepas itu baginda menerima sabit hormat diraja. Ya, baik, kita berikan juga tumpuan dengan kenderaan diraja yang membawa Kepedulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kepedulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sudah pun berangkat tiba di perkarangan dataran pahlawan negara Putrajaya. Ini cukup signifikan dengan kita melihat peranan Kepedulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Kenderaan diraja yang membawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melalui pasukan pengawal tombak dan dengan tiupan nafiri oleh anggota skuadron istiadat menandakan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baik, keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan serta Panglima Angkatan Tentera. Baik, keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong melalui pasukan pengawal tombak untuk ke Peturana Diraja. Awal. Ambil tapi hormat. Seterusnya dipersembahkan dengan hormat diraja dan lagu negara.
Usai lagu negaraku yang dimainkan oleh pancaragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dengan tembakan kehormatan 21 DAS yang disempurnakan oleh 41 Battery Regiment Artillery Diraja Istiadat diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Asri bin Cik Will. Serentak dengan itu juga lintas hormat 5 buah pesawat helikopter ATM yang membawa bendera jalur gemilang Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Seterusnya, Ketua Pembarisan sempat menghadap melaporkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengetuai 57 pegawai dan 847 anggota lain-lain pangkat iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Fazli bin Muhammad Yassin, pegawai memerintah Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja Farah. Baik. Dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan pemeriksaan perbarisan. Diiringi oleh Ketua Perbarisan dan Panglima Angkatan Tentera. Tembakan kehormatan 21 DAS yang disempurnakan oleh 41 Bateri Regimen Artillery Diraja Istiadat yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Asri bin Cik Will sama-sama dapat kita dengarkan tadi berkumandang dan pastinya formasi terbang lintas hormat oleh 5 buah pesawat helikopter Angkatan Tentera Malaysia yang membawa bendera jalur gemilang, Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia diketuai oleh Major Nazrul Nizam bin Ismail DUDM. Pihak pancaragam kita hari ini mengiringi istiadat pembarisan adalah Gabungan Pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia di bawah pimpinan Major Dom Muhammad Nur Azizan bin Yahya, dibantu oleh Sarjan Major Pancaragam iaitu Pegawai Waran 1 BGM Iwan Izani bin Johari, Pegawai Waran 2 Muhammad Adib bin Muhammad Hashim dan Pegawai Waran Udara 2 Muhammad Fairul bin Mahat. Manakala Drum Major ialah Pegawai Waran 1 BGM Azumi bin Zainal. Bersama kita menyaksikan ketika ini apa yang pasti kita dapat mengetahui bahawa dalam situasi-situasi tertentu Angkatan Tentera Malaysia Panglima sering diberikan perhatian apabila kita berhadapan dengan banyak situasi yang tidak menentu khususnya dalam pemeliharaan keselamatan negara. Dan kita lihat juga tertib dan juga disiplin yang ada pada anggota Tentera Malaysia pastinya memberi satu makna yang sangat signifikan. Dan istiadat pagi ini ibarat gambaran kesiapsiagaan ATM secara keseluruhan. Perbarisan yang kita tunjukkan pada hari ini adalah datangnya bukan sekadar untuk perbarisan, tapi inilah dia cara hidup seorang anggota tentera. Disiplin adalah sinonim dengan Angkatan Tentera Malaysia dan kita akan mempertahankan disiplin. Apa yang dipamerkan pada hari ini memerlukan disiplin dan jati diri yang tinggi yang telah ditonjolkan oleh anggota-anggota dalam perbarisan ini. Bangga, megah dan penuh istiadat mereka berdiri untuk menunjukkan bahawa itulah tanggungjawab utama mereka dalam mempertahankan negara, agama, bangsa dan negara. Baik, kita masih lagi menyaksikan kenderaan yang membawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Panglima Angkatan Tentera serta Ketua Pembarisan melintasi
5 panji-panji yang akan diarak dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji pada pagi ini. Kenal hamdan, ini suatu gambaran yang cukup bermakna juga kerana Panglima Angkatan Tentera juga dari Perkhidmatan Tentera Udara Diraja Malaysia, malah Tuan Yang Mulia Sultan Pahang juga merupakan kenal yang betul bagi Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi satu kemegahan dan juga satu kebanggaan juga pada Tentera Udara Diraja Malaysia diberikan ruang dan juga peluang dalam istiadat sejarah. Betul, Encik Ismail, saya setuju kerana penglibatan TUDM ini secara tidak langsung telah memberikan satu imej yang positif kepada masyarakat bahawa bukan saja tentera darat, tentera laut, tetapi TUDM juga adalah mainkan peranan yang amat besar di dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara kita terjamin. Dengan sokongan alhamdulillah daripada Ketua Yang Di-Pertua dan juga Panglima Angkatan Tentera, insyaAllah TUDM akan terus mengorak langkah untuk meningkatkan apa keperluan aset yang ada dan juga sumber manusia yang kita akan train, kita akan latih dari masa ke semasa bersesuaian dengan teknologi semasa. Ya, alhamdulillah. Usai pemeriksaan perbarisan oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong kembali ke Pertuan Nadiraja, Ketua Pembarisan sekali lagi menghadap sebar dan melaporkan kepada Kebahdulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mohon perkenaan meneruskan acara. Selepas ini gabungan pancaragam akan membuka medan, maka akan bermulalah istiadat mengarak panji-panji. Baik, itulah sudah pun bermulanya atau cara membuka medan oleh Gabungan Pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia, yang mana Gabungan Pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia pada hari ini di bawah pimpinan Major Muhammad Nur Azizan bin Yahya dibantu oleh Sarjan Major Pancaragam iaitu Pegawai Waran 1 Iwan Izani bin Duari, Pegawai Waran 11 Muhammad Adi bin Muhammad Hashim dan Pegawai Waran Utara 11 Muhammad Khairul bin Mahan. Dan ini merupakan gabungan bagi ketiga-tiga perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Baik, kita kembali kepada Kapten Jahdin. Kita melihat ini suatu acara yang cukup menarik juga kerana dalam perihal untuk kita menggambarkan berkenaan tentang pelibatan Tentera Laut Diraja Malaysia. Bukan saja tadi untuk kita melihat bagaimana bendera pribadi Paduka Baginda Tuan Agong juga turut dikibarkan, tetapi juga peranan Tentera Laut Diraja Malaysia dalam istiadat dan juga atur cara yang berbentuk istiadat penuh melibatkan Paduka Baginda. Seperti yang kita ketahui adalah perarakan panji-panji ini adalah merupakan satu tanda penghormatan daripada kami tiga-tiga perkhidmatan sebenarnya, daripada Tentera Darat, Tentera Laut dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ia adalah sebagai menghormati simbol penghargaan yang telah dikurniakan kepada ketaat kesetiaan warga Angkatan Tentera Malaysia, kebaktian dan juga pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan raja dan negara kita semua. Simboliknya upacara perarakan panji-panji ini dengan gabungan ketiga-tiga perkhidmatan di dalam Angkatan Tentera Malaysia ini adalah memberi gambaran ketumbukan tentera yang diselaraskan untuk mengambil kedudukan. Sekiranya kita visualiskan di dalam medan peperangan, ini adalah acara yang melibatkan pergerakan warga Angkatan Tentera Malaysia sendiri untuk mengambil kedudukan atau posisi yang bersesuaian untuk menghadapi pertempuran. Di samping itu, ianya juga akan mempamerkan sikap kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia sendiri dan juga kesatriaan yang tinggi bagi menghadapi ancaman-ancaman yang bakal mengganggu-gugat kedaulatan dan keharmonian tanah air kita yang tercipta. Panglima, kalau kita saksikan pada pagi ini pancaragam yang
terlibat adalah gabungan daripada ketiga-tiga perkhidmatan. Jadi kita dapat saksikan signifikannya apabila ketiga-tiga perkhidmatan ini bersatu. Walau dalam apa situasi sekalipun. Mungkin ada yang beranggapan ketika peperangan saja, tetapi di sini ini adalah simboliknya kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan supaya ia dapat disaksikan oleh rakyat betapa kepentingan perkhidmatan ini sebagai tunjang kepada keselamatan negara kita. Saya setuju. Sangat-sangat Meg. Sesungguhnya Angkatan Tentera Malaysia ini tidak ada satu komponen utama atau komponen yang mendahului yang lain. Kami adalah sebutan yang kita panggil sebagai joint atau bersama. Bersama dalam semua acara, bersama dalam semua aspek dan bersama dalam semua pertempuran. Segala aset yang dibeli adalah berdasarkan kepada boleh digunakan secara bersama dalam medan pertempuran. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini bahawa contohnya pasukan pancaragam yang terdiri daripada ketiga-tiga kontijen darat, laut dan udara dan juga kumpulan pengawal panji-panji nanti yang terdiri juga daripada kontijen darat, laut dan udara menunjukkan bahawa kesefahaman yang jitu yang ada pada ketiga-tiga perkhidmatan dan juga ianya memberi satu keyakinan pastinya bahawa apa sahaja yang dilaksanakan oleh Angkatan Tentera Malaysia adalah dikoordinasikan bersama untuk mendapatkan dia punya efek yang terbaik dalam melaksanakan tugas. Panglima, seketika nanti kita akan menyaksikan dan juga sedang menyaksikan pergerakan yang berlaku di dataran pahlawan negara ketika ini, pergerakan panji-panji untuk dibawa berarak dan pengawal pengiring panji-panji akan mengambil panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi untuk kita melihat susunan bagi panji-panji itu sendiri daripada Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Melayu Diraja, Korps Amal Diraja, TLDM dan TUDM, bagaimanakah susunan itu ditentukan mengikut kekananannya? Susunan panji-panji itu adalah berdasarkan kepada susunan kekananan perkhidmatan dan juga kekananan Korps dan Regimen. Tentera Malaysia sebagai ketumbukan yang terkanan akan berada di sebelah kanan sekali dan kemudian diikuti oleh tentera laut dan tentera udara. Bagi tentera darat Malaysia, kami dibahagikan ataupun didahului oleh panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja dan Korps Amal Diraja. Untuk makluman semua juga, hanya ketiga-tiga korps ini sahaja yang dianugerahkan dengan panji-panji Diraja Sebuah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan hanya ketiga-tiga inilah korps ataupun regimen tempur yang berada dalam tentera Malaysia. Kapten Syadim, tadi kita dengarkan 21 das tembakan ketika berkumandangnya hormat diraja dan juga lagu negara. Jadi simbolik di sebalik 21 das tembakan itu, kerana dalam acara-acara lain, istiadat-istiadat lain juga 21 das tembakan kebiasaannya. Jadi mungkin ada penjelasan di sebaliknya. Okey, sekiranya kita imbas kembali kepada sejarah tembakan kehormatan atau dipanggilkan selut, ianya dilaksanakan oleh Angkatan Laut British pada seketika pada zaman dahulu. Baik, Kapten, seterusnya kita akan menyaksikan paparan dan juga tumpuan yang mana Sarjan Major Regiment akan membuat pergerakan melambung tongkat Warren ke belakang yang akan disambut oleh orderly dan seterusnya menghunus pedang. Mungkin untuk sambil-sambil kita menyaksikan ini boleh diberikan penjelasan berkenaan tentang pergerakan melambung tongkat Warren. Sarjan Major Regimental adalah satu jawatan yang sangat signifikan di setiap perkhidmatan, regardless tentera darat, tentera udara, tentera laut ataupun tentera udara. Mereka merupakan non-commissioned officer yang terkanan yang dianggap berhulu pada setiap anggota lain-lain pangkat serta menjadi tulang belakang pada setiap perkhidmatan. Pergerakan SMR yang akan kita saksikan seketika nanti, tumbaling tongkat sebelum memulakan acara mengarak panji-panji adalah seperti yang ketahui, seorang SMR akan bawa sebilah pedang dan juga tongkat penyukatnya. Jadi sebelum mengarak panji-panji dilaksanakan, SMR tersebut akan membaling tongkat dan ianya akan disambut oleh seorang anggota yang kita panggil orderly di bahagian belakang. Kerana sepanjang acara mengarak nanti, Sarjan Major Regimental hanya akan membawa pedang sahaja untuk memudahkan pergerakan dalam perarakan panji-panji. Ya, amat cantik pergerakannya tadi dapat kita saksikan secara bersama. Pergerakan yang signifikan dan juga atur cara yang juga signifikan dan juga dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji. Seterusnya, apakah yang kita saksikan pada ketika ini di dataran pahlawan negara untuk pergerakan yang seterusnya dan juga atur cara dalam istiadat seterusnya? Untuk
makluman semua, selepas habis daripada tongkat tadi dan SMA akan bonus pedang, perarakan untuk mengarak panji-panji akan bermula. Awal mula, pertama mula semasa perjalanan kontijen ini berjalan perlahan, panji-panji akan berada di dalam kedudukan di hadapan. Simboliknya adalah semasa aman, ianya adalah menunjukkan this is kita punya panji-panji. Tetapi apabila masuk fasa berjalan laju, panji-panji akan berada di belakang. Kemudian kita akan saksikan bahawa ini adalah secara simboliknya semasa peperangan, bahawa kontijen itu melindungi panji-panji. Mungkin Panglima juga boleh memberikan kesinambungan kepada acara ini. Pada ketika ini pengawal panji-panji yang diketuai dianggotai oleh ketiga-tiga perkhidmatan dan ketiga-tiga regimen dan korps tentera Malaysia terdapat dalam barisan ini. Kumpulan pengawal ini sekarang mengambil kedudukan untuk pergi menyambut dan mengambil panji-panji untuk dibawa kepada kumpulan pengawal. Pergerakan yang kita lihat sekarang ini adalah pegawai panji-panji dan beserta kumpulan panji-panji bergerak untuk mengambil panji-panji daripada pembawa panji-panji. Baik, ini merupakan panji-panji Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong yang sedang diarak untuk diperkenalkan kepada perwira dan juga prajurit Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia, dan merupakan tradisi dalam memastikan setiap perwira dan prajurit mengenali panji-panji keagungan mereka menjurus kesepaduan taat setia seluruh angkatan kepada satu matlamat perjuangan demi agama, bangsa dan negara tercinta. Ada juga satu yang menarik apabila kita berbicara tentang mengarak panji-panji ini adalah penghormatan perang, dipanggil sebagai Battle Honour. Mungkin ada penjelasan lanjut mengenai ini, Panglima. Battle Honours adalah pengiktirafan yang diberikan kepada pasukan-pasukan yang terlibat dalam pertempuran di tanah Melayu dan juga di Malaya dan di Malaysia. Battle Honours yang kita ada dalam panji-panji itu merangkumi Battle Honours daripada peperangan dunia yang kedua bagi Regimen Askar Melayu Diraja, dan kemudian diikuti oleh dengan konfrontasi peperangan melawan insurgensi melawan komunis yang 1 dan 2 yang diberikan kepada panji-panji. Battle Honours itu adalah pengiktirafan, penglibatan pasukan tersebut dalam pertempuran terdahulu, dan ianya hanya akan dianugerahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda kepada pasukan-pasukan yang terlibat. Baik, okey. Panglima, mungkin kita boleh memulakan dan juga kita boleh menggambarkan secara keseluruhannya ini untuk kita berkenal-kenalan dan juga memberikan pemahaman tentang signifikan bagi keseluruhan istiadat ini diadakan. Kalau seketika tadi kita sudah pun melihat gabungan pancaragam membuka medan, seterusnya pengawal pengiring mengambil panji-panji daripada Kebaginda Tuan Agong. Jadi apakah signifikan untuk sepanjang istiadat ini dilaksanakan? Signifikan pengarak panji-panji yang pertama dan yang utama sekali adalah ikrar taat setia oleh anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia kepada Baik, sekali lagi lagu Negaraku dimainkan untuk meneruskan atur cara dan juga sebagai tanda penghormatan dengan keberangkatan Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
perangkat percemaduni untuk istiadat pembarisan mengarah panji-panji. Kita teruskan kesinambungannya tadi, Panglim, berkenaan tentang mengapakah istiadat ini diadakan dan juga signifikannya istiadat ini diadakan dalam satu atur cara yang penuh ketertiban. Bagaimana sebagai tahu tadi, yang pertama sekali adalah menzahirkan kerajaan, dan yang kedua ini adalah tradisi ketenteraan. Tradisi ketenteraan ini adalah untuk kita memastikan bahawa aset utama Angkatan Tentera Malaysia iaitu anggota-anggota sentiasa berada di tahap kesiagaan yang tertinggi. Anggota-anggota akan mempamerkan tradisi ketenteraan dengan penuh tertib, jitu dan juga dengan penuh cantik. Jadi signifikan dia melangkaui daripada perbarisan. Ia juga melambangkan bahawa kesediaan Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan tugas utama kita, mempertahankan agama, bangsa dan negara pada sebilang masa, pada bila-bila masa. Perbarisan ini juga menonjolkan bahawa apa sahaja yang dilaksanakan oleh Angkatan Tentera Malaysia akan berada di tahap yang tertinggi. Apa yang dibuat semasa perbarisan ini juga akan kita ambil dan kita gunakan semasa pertempuran. Cara dan gaya hidup ini adalah apa yang kita tunjukkan pada hari ini. Baik, 5 panci-panci dapat kita saksikan dibawa dalam perakan pada pagi ini. Kalau kita perjelaskan tentang panci-panci ini, kalau tadi Pak Him sudah pun menyentuh sedikit tentang kewibawaan Angkatan Tentera Malaysia di sebalik panci-panci ini sebenarnya mencerminkan bahawa peranan yang dimainkan oleh ketiga-tiga perkhidmatan pastinya memerlukan kesiapsiagaan dan juga disiplin yang tinggi. Dan signifikan istiadat ini mungkin Kapten Syafrin boleh perjelaskan dari aspek kedisiplinan dan juga kita mahu bahawa setiap anggota menanamkan di dalam diri perkhidmatan yang ada, perkhidmatan yang mereka lakukan ini adalah untuk rakyat dan untuk Kebahagiaan Mahamulia Seri Paduka Baginda yang diperangkat. Seperti yang telah disebut oleh kami beberapa kali tadi, istiadat mengarah panji-panji ini adalah merupakan satu cara istiadat yang penuh dengan aspek-aspek protokol dan juga regimental kepada warga Angkatan Tentera Malaysia itu sendiri. Panji-panji kita tahu sebagai salah satu lambang penghormatan dan lambang kemegahan. Ianya menunjukkan semangat ketat kesetiaan yang tidak berbelah bagi oleh anggota atau warga Angkatan Tentera Malaysia sendiri terhadap raja dan negara. Justru kita dapat melihat betapa signifikan dan pentingnya panji-panji ini dimuliakan, dan apabila ianya diarak, ianya merupakan kehormatan kami sebagai warga Angkatan Tentera Malaysia dalam menzahirkan taat setia pada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Di masa aman, saya ulang sekali lagi, ia adalah untuk meningkatkan semangat kewibawaan dan juga patriotik dengan mengarah panji-panji tersebut. Ia juga meningkatkan kesedaran warga ATM untuk menjaga maruah negara, dan ketika perang ia mewakili maruah perjuangan itu sendiri, kedaulatan dan meningkatkan jati diri warga Angkatan Tentera Malaysia. Baik, kenal istiadat pembarisan ini sudah pasti melibatkan satu ketertiban pembarisan dan juga disiplin pembarisan yang amat tinggi dari segi ketiga-tiga perkhidmatan dan juga pasukan pengiring bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Konsep yang ingin diterjemahkan dalam pengisian bagi istiadat pembarisan mengarah panji-panji pada pagi ini. Betul, Ismail. Konsep yang kita tekankan pada pagi ini adalah yang menjuruskan kepada istiadat ketenteraan dan juga aspek regimental, protokol ketenteraan. Kalau kita tengok mulai daripada awal mula pertama mula pengawal medan masuk padang sehinggalah selesai, semuanya adalah berdasarkan kepada aspek ketenteraan regimental. Tidak lain dan tidak lain. Tetapi apabila kita tengok secara keseluruhan konsep pelaksanaan aktiviti atau istiadat pada pagi ini, ada beberapa momen yang saya rasa perlu kita tekankan di sini. Pertama adalah apabila ketua perbarisan melapor kepada Seri Paduka hormat diraja, kemudian kita telah saksikan lintas hormat daripada 5 buah helikopter ATM yang membawa bendera lalu gemilang, ATM, tentera darat, tentera laut dan udara. Di samping kita dengar juga 21 das tembakan. Kemudian sedang berlaku sekarang adalah proses untuk mengarak panji-panji, memperkenalkan panji-panji kepada keseluruhannya. Kemudian sebentar lagi juga
momen penting kita akan nampak adalah laungan Daulat Puan Tu oleh Ketua Pembarisan bila dia membawa kontijen mara menghadap. Dan seterusnya adalah kepentingan gabungan pancaragam ATM dalam menjayakan aktiviti ataupun istiadat pada pagi ini. Secara konsepnya, ianya melibatkan ketertiban dan ketelitian dalam melaksanakan aktiviti ini. Ia mengambil masa yang panjang, itu lebih kurang 2 minggu untuk memastikan bahawa istiadat ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Panglima, kita saksikan ketika ini panji-panji, 5 panji-panji itu diarak melalui tiga-tiga ataupun barisan ketiga-tiga perkhidmatan tersebut. Jadi mungkin pergerakan ini membawa maksud ataupun maknanya yang tertentu. Apabila kumpulan pengawal adalah kumpulan utama dalam pembarisan pada hari ini, kontinjen kumpulan pengawal yang terdiri daripada ketiga-tiga perkhidmatan mengambil alih panji-panji, membawa panji-panji itu melalui perbarisan untuk memperkenalkan kepada anggota-anggota yang terlibat sebagai inilah dia panji-panji yang kita muliakan, inilah dia panji-panji Kepala Duli yang Maha Mulia daripada Baginda di Pertuan Agong, dan kemudian kumpulan pengawal ini akan mengambil tempat. Setelah kumpulan pengawal ini mengambil tempat, kesemua keempat kontinjen pengawal, gabungan ATM, kontinjen pertama, kontinjen Tentera Darat Malaysia, kontinjen yang kedua, kontinjen Tentera Laut, kontinjen yang ketiga, kontinjen Tentera Udara akan bersama-sama mengarak panji-panji tersebut untuk dipertontonkan kepada hadirin yang ada pada hari ini dan juga kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Panglima, ada 3 panji-panji yang mewakili 16 kor dan regimen dalam Tentera Darat Malaysia kita dapat saksikan pada pagi ini. Dan kita tahu dalam menentukan keselamatan dan mempertahankan kedaulatan panji-panji ini, anggota telah pun ditanam di dalam jiwa mereka, dipaksikan bahawa panji-panji ini sangat penting satu penghormatan dan juga kedaulatan negara. Jadi mungkin boleh perjelaskan penglibatan ketiga-tiga panji-panji ini dalam pembarisan istiadat ini. Okey. Panji-panji adalah lambang kemegahan dan panji-panji itu akan sentiasa dipertahankan. Panji-panji ini telah dianugerahkan pada masa yang berbeza bagi ketiga-tiga kedua regimen dan kor dalam Tentera Darat Malaysia. Sebenarnya panji-panji diraja hanya akan diberikan kepada kor dan regimen apabila telah mencapai usia 25 tahun penubuhan dan cemerlang sepanjang perkhidmatan. Jadi panji-panji regimen Askar Melayu Diraja, regimen Raja Diraja serta kor Amul Diraja telah diberikan dianugerahkan oleh Kepala Duli. Untuk makluman semua, regimen Askar Melayu Diraja dikenali sebagai Askar Melayu. Ditubuhkan pada 1 Mac 1933 di Port Dickson di atas usaha dan tekanan daripada Raja-Raja Melayu agar komponen ketenteraan juga dianggotai oleh angkatan. Regimen Askar Melayu ini kemudian telah berkembang sehingga sekarang dan dikenali sebagai Regimen Askar Melayu Diraja bermula pada 1 Mac 1958, 25 tahun selepas penubuhan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pertama gelar diraja berdirikan. Dan kemudian pada 23 Mac 1963, Regimen Askar Melayu Diraja dianugerahkan panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Askar Melayu Diraja adalah sinonim dengan perkataan taat setia dan mereka akan sentiasa taat setia kepada peraturan. Regimen Ranger Diraja pula telah ditubuhkan asalnya sebagai Sarawak Ranger di Sarawak pada tahun 1862 dan kemudian Sarawak Ranger telah dimasukkan dijadikan Regimen Ranger apabila kita mencapai kita Malaysia ditubuhkan. Regimen Ranger pula Agi Hidup, Agi Ngelaban adalah slogannya, telah menerima gelaran diraja dan juga menerima panji-panji pada 3 Mac 1992. Kita boleh penjelaskan apa yang sedang berlaku di dataran pembarisan kita? Apa yang kita lihat sekarang ini adalah kontinjen pengawal panji-panji dan juga kontinjen pengiring panji-panji sedang mengambil tempat untuk berjalan lalu dalam masa perlahan dan dalam masa cepat. Kontinjen tersebut akan ditukar daripada melintang kepada memanjang dan kemudian mereka bergerak mengikut poin-poin yang ditetapkan untuk membawa panji-panji tersebut. Okey, baik, kita teruskan dengan Kapten Syamsi pula ya. Selain disebutkan oleh Panglima tadi, 3 regimen di bawah Tentera Darat, iaitu Regimen Askar Diraja dan Kor Amul Diraja. Di
LTM bukan saja mempunyai panji-panji supaya Pilihan Agong, tetapi panji-panji perkhidmatan juga. Jadi bagaimana kita membezakan peranan panji-panji supaya Pilihan Agong dan panji-panji perkhidmatan bagi Pulau Terengganu? Untuk makluman semua, dua panji-panji yang disebut oleh Encik Ismail tadi adalah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ianya berwarna kuning yang telah dikurniakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada 12 Mac tahun 1966. Manakala panji-panji yang kedua pula adalah panji-panji perkhidmatan TLDM sendiri yang biasanya dikibarkan di kapal-kapal atau di markas-markas Tentera Laut Kerajaan Malaysia. Ianya berwarna putih dan melambangkan bendera Malaysia dan juga sauh yang menjadi identiti Tentera Laut Kerajaan Malaysia. Manakala panji-panji yang diarak pada hari ini adalah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah dikurniakan pada tahun 1966 bagi mengenang sumbangan dan juga pengorbanan Tentera Laut Kerajaan Malaysia terhadap agama, raja, bangsa dan negara. Untuk kenal hamdan juga bagi panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk TLDM. Untuk TLDM pula, panji-panji yang telah dianugerahkan kepada kita pada 14 Mac 1967 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tunku Ismail Sirudin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin di Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia Kuala Lumpur. Kalau kita tengok panji UDM secara khususnya terdapat 3 battle honour. 2 yang awal adalah melibatkan darurat, yang kedua kobertasi, dan yang terbaru battle honour itu adalah yang melibatkan dalam Korps Daulat di Sabah untuk hari. So ini adalah satu manifestasi atas kesungguhan, pengorbanan dan keupayaan dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa melaksanakan tugas kita menjaga kedaulatan ruang udara negara. Penganugerahan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan di mana memaklum adalah lambang kemegahan, taat setia dan pengorbanan kita dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, seperti mana juga yang disokong kereta kita sentiasa di angkasa raya. Puan Ima, Ko Ahmadiyya ada sejarahnya itu sendiri dan panji-panjinya dapat kita saksikan pada pagi. Ko Ahmadiyya adalah kor yang pertama ada dalam Malaysia. Sebelum ini, Regimen Askar Melayu dan Regimen Ranger. Ko Ahmadiyya ditubuhkan pada tahun 1965 sebagai Federation Scout, Federation Recce. Ko Ahmadiyya telah menerima gelaran diraja pada tahun 1972 dan juga menerima panji-panji. Dan mereka dikenali sebagai Ko Ahmadiyya bermula daripada 8 Disember 1986. Ko Ahmadiyya menggunakan slogan kata Persatu. Ko Ahmadiyya mempunyai 5 regimen ketika ini di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah. Ya. Memandangkan istiadat ini bukanlah istiadat yang boleh kita saksikan selalu, hanya dalam waktu-waktu tertentu, dan pada pagi ini adalah salah satu daripadanya. Dan kita lihat bahawa panji-panji ini juga tidak dipamerkan sentiasa. Ada waktunya, ada tertibnya, ada ketikanya ia dipamerkan kepada halayak. Jadi mungkin Pak boleh terangkan tentang panji-panji ini, adakah ia digunakan sebilang masa atau proses pengendaliannya supaya kedaulatannya sentiasa terpelihara. Panji-panji akan sentiasa dijaga dengan rapi, ianya mempunyai senggaraan yang tersendiri yang diikuti dengan penuh ketertiban dan juga protokol ketenteraan. Panji-panji diraja, panji-panji di regimen sebagainya akan disimpan dan dipamerkan di balai pengawal setiap pasukan yang dipertanggungjawabkan. Ianya sentiasa dijaga, dikawal dan juga disimpan dalam kotak kedap udara agar memastikan bahawa panji-panji tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Saya bercakap tadi pasal sejarah panji-panji dan sekiranya terdapat barang keperluan untuk menjahit, membaiki dan sebagainya, hanya mereka-mereka yang tertentu sahaja dibenarkan untuk mengendalikan panji-panji tersebut. Untuk segaraan menjahit sebagainya, hanya 3 orang dalam pasukan yang dibenarkan untuk melaksanakan perkara tersebut, iaitu isteri pegawai pemerintah pasukan tersebut, isteri pegawai pemerintah,
isteri RSM dan juga ustazah di pasukan agar ianya berada dalam keadaan baik. Mengenai ketertiban yang tersendiri, cara penjagaan dan juga cara untuk menyimpan panji-panji itu sendiri. Kapten, berkenaan juga tentang perbarisan hari ini, satu perkara yang perlu diberikan perhatian dari teknikal perbarisan itu perlu mengikut kepada tempo rentak yang dimainkan oleh pancaragam, memastikan setiap pergerakan itu seragam dan memastikan setiap pergerakan itu kena pada formasi pergerakan yang telah direncana dan juga telah pun dirangka. Jadi bagaimana ketiga-tiga perkhidmatan pada hari ini merangka dan juga merencana keseragaman dari segi pergerakan perbarisan. Terima kasih Encik Ismail. Pancaragam seperti yang kita ketahui bukan sekadar untuk mengiringi panji-panji semasa diarak masuk, tetapi pancaragam memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan keseluruhan acara atau perbarisan berjalan lancar dan kemas. Sebagai contoh, semasa hormat diraja, pancaragam akan memainkan lagu Negaraku dan juga sebagai panduan kepada anggota perbarisan ketika berjalan lalu dalam masa perlahan atau masa cepat. Kalau kita peramati, kita boleh dengar beat drum tu. Jadi anggota yang melakukan pergerakan panji-panji ini semasa ataupun anggota yang berkawal semasa perlahan jalan ataupun cepat jalan, dia akan mengikut beat-beat yang akan dilakukan atau dilaksanakan semasa latihan untuk mendapatkan dia precision, ketelitian dan juga accuracy. Jadi dengan bantuan pancaragam ni kita akan dapat nampak satu perarakan dan juga pergerakan kawat yang amat berdisiplin. Colonel Hamdan, kalau kita saksikan ketika ini perbarisan yang melibatkan 847 anggota, mereka ini dipilih dari ketiga-tiga perkhidmatan. Jadi mungkin ada kriteria tertentu yang menetapkan siapa yang boleh membawa panji-panji dan terpilih untuk istiadat pada pagi ini. Sebab saya rasa melihat kepada disiplin dan juga pergerakan yang sangat rapi dan teratur, bukan sebarangan orang terlibat. Jadi bagaimana dari segi pemilihan? Betul, Margaret, pemilihan pegawai dan anggota LP untuk mengatur di perbarisan pada pagi ini telah melalui satu proses pemilihan yang begitu ketat. Perkara pokok yang kita tekankan di sini adalah utamanya adalah ketinggian. Kalau kita perhatikan anggota perbarisan, semuanya lebih kurang sama level. Sama level. Tidak ada yang rendah, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Semuanya sama. Tetapi bagi pemilihan pegawai pembawa panji-panji pula, ianya secara lazim atau tradisinya adalah seorang pegawai muda yang muda di pasukan. Contohnya bagi UDM, pegawai pembawa panji-panji baru 3 tahun berkhidmat. So, ini adalah saya satu penghormatan kepada beliau yang boleh diceritakan sepanjang karier dia dalam perkhidmatan, sebab tidak akan ada lagi peluang kedua. Maksudnya selepas ini pegawai muda pula lainlah yang akan terpilih. So pemilihan itu memang kita amat tekankan supaya kita nak pastikan apa yang ditampilkan itu adalah yang terbaik. Okey. Baik, Seksyen 5, dalam atur cara perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat ini ada dua pergerakan yang akan dilaksanakan, iaitu berjalan dalam masa perlahan dan juga cepat. Ini pergerakannya sudah berubah dalam satu tempo yang lebih deras ataupun cepat. Jadi mengapa perubahan ini berlaku pada perbarisan? Perubahan ini adalah dia melambangkan kepada peperangan. Berjalan lalu dalam masa perlahan adalah menunjukkan ketertiban dan juga solemnya acara ini. Kita membawa dengan penuh tertib, perlahan dan menunjukkan, pamerkan dengan penuh bangga. Manakala pertukaran daripada perlahan jalan ke cepat jalan memerlukan koordinasi yang tertinggi di antara anggota yang sedang berkawan, pasukan pancaragam dan juga bahasa hukuman yang akan diberikan oleh pegawai merintah Alhamdulillah Melayu tadi. Kesemua ini melambangkan bahawa ianya telah laksanakan rakta yang baik, menunjukkan how teliti kita berada. Berjalan lalu dalam masa cepat menunjukkan bahawa setelah selesai ketertiban, kami kembali kepada tugas utama kami, bersiap sedia. Kita menunjukkan dengan penuh bangga dan megahnya pasukan tersebut dipamerkan di hadapan semua dalam keadaan yang lebih laju, lebih bersedia dan lebih agresif secara amnya. Ya, saya tertarik apabila Panglima menggunakan metafora dalam kita menyaksikan istiadat pembarisan pada pagi ini.
Ini sebenarnya adalah gambaran realiti kehidupan seorang angkatan tentera ketika mereka berada di markas di kamp masing-masing. Mereka sentiasa bersiap sedia dan yang pasti mereka sentiasa patuh kepada arahan, dan mendengar arahan ini bukanlah perkara yang mudah untuk kita membentuk angkatan tentera kita sentiasa bersiap sedia dan berhadapan dengan apa situasi pun akan tetap teguh dengan taat setianya kepada negara. Bagaimana Pak Lim? Bagi seorang anggota tentera, apabila memasuki perkhidmatan, perkara utama yang kita bagi tahu itu adalah kelangsungan misi. Melaksana, mencapai misi itu merangkaui segala-galanya. Dan kemudian satu-satunya cara terbaik untuk melaksanakan misi adalah dengan patuh kepada arahan yang diberikan. Arahan diberikan daripada peringkat yang tertinggi, kaskil ke bawah mengikut perkhidmatan atau tahap masing-masing dan kemudian dilaksanakan dengan tugas. Pelaksanaan pematuhan arahan ini adalah datangnya daripada disiplin yang memang sedia ada dan juga kita pupuk hari-hari. Latihan yang kita laksanakan, operasi yang kita laksanakan, semuanya itu adalah menjurus kepada kepatuhan kepada arahan dan juga yang utamanya adalah kelangsungan misi. Mempertahankan kedaulatan negara. Mempertahankan kedaulatan negara itu tidak dapat dijual beli atau ditukarkan selain daripada sentiasa berdisiplin. Okey. Saya tertarik apabila tadi ada disebutkan tentang kekuatan Angkatan Tentera Malaysia bukan hanya bergantung kepada kekuatan aset ataupun persenjataan semata, tetapi juga pada sumber mata ataupun kepada anggotanya sendiri. Hari ini untuk barisan melibatkan 57 pegawai dan 847 anggota lain-lain pangkat di pihak Tentera Laut Diraja Malaysia. Bagaimana keanggotaan dan juga sumbangan yang diberikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dalam barisan pada kali ini? Bagi kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia, ianya terdiri daripada 5 pegawai dan 123 anggota lain-lain pangkat, menjadikan keseluruhan jumlahnya adalah 128 anggota yang terlibat. Ketua kontingen pada pagi ini adalah Lieutenant Commander Wan Muhammad Firdaus bin Wan Ghazali, dan pegawai panji agung bagi Tentera Laut Diraja Malaysia adalah Lieutenant Muhammad Hafiz bin Zakaria. Mereka, anggota-anggota TLDM ini akan terdiri daripada gabungan unit-unit, markas-markas serta kapal-kapal di pangkalan TLDM di Lumon. Jadi mereka telah melaksanakan latihan penyatuan di Padang Kawat Kedi Melaya, iaitu Padang Kawat di Lumon pada semenjak 18 Mei. Dan kemudian ini melapuk Padang Kawat di dataran Parlimen Tentera Darat di Sungai Besi pada 28 Mei, 10 hari kemudian. Pemilihan seperti yang dah dimaklumkan oleh Kena Hamdan tadi adalah kita memilih yang terbaik daripada kalangan yang terbaik untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, insyaAllah. Baik, untuk istiadat pembarisan pada kali ini, kita dapat melihat pemakaiannya adalah pemakaian istiadat nombor 1. Memang benar sekali. Jadi, untuk ketertiban dari segi pemakaian kepada anggota dan juga pembentukan kepada pembarisan itu sendiri, bagaimana ditentukan untuk istiadat yang melibatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Jenis pakaian memang telah ditetapkan dalam kita punya istiadat ketenteraan. Kalau jika melibatkan pembarisan sebegini, pakaian kita adalah nombor satu istiadat. Dan ini memang termaktub di dalam kita peraturan kita lah. Ya. Tidak ada lagi nombor 2 atau 3 selain daripada nombor 1. Okay. Baik, apakah yang kita sedang saksikan pada ketika ini, Pak Ketua, untuk selepas pembarisan berjalan lalu? Ketika ini kita telah selesai untuk membawa panji-panji diarak di hadapan Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, penonton-penonton dan juga masyarakat umum di Malaysia. Sekarang ini mereka kembali untuk mengambil kedudukan untuk meneruskan acara dan maka kita lihat tadi mereka telah kembali ke mana mereka telah berada sekarang. Jadi akan mara menghadap ke depan. Selepas ini, setelah sedia, mereka akan mara ke depan. Dipanggil mara menghadap. 14 langkah 1-2. Berhenti, merapati ke arah Tuan Duli Yang Maha Mulia. Mara menghadap ini adalah signifikannya dalam peperangan adalah seperti seolah-olah kita mopping up, kita menyerbu ke hadapan, gerak ke hadapan untuk memastikan bahawa misi ataupun serangan tadi telah lengkap dilaksanakan. Ya. Selepas aturan dan juga pergerakan mara menghadap, seterusnya selepas ini
akan dipersembahkan dengan teriakan daulat tuanku. Seterusnya, laungan daulat tuanku. Balik! Stop! 3 kali! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna natawajjahu ash-shukra ala ma an'amta 'alaina min an-ni'am bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Dengan berkat ayat-ayat-Mu yang kami lafazkan, selawat dan salam rahmat sekalian alam di atas kemuliaan dan syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kami memohon agar istiadat perparisan mengarak panji-panji ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini dirahmati dan diberkati. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kurniakanlah hidayah dan riayah kepada Raja kami yang dikasihi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Semoga dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa berada di dalam sihat wal afiat, dikurniakan inayah dan hidayah, bertambah iman dan takwa, bertambah daulat dan berkat. Begitu jua kami pohonkan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj, juga kepada putera-putera dan putri-putri baginda serta kerabat diraja sekalian. Dipohonkan jua inayah dan hidayah kepada seluruh barisan kepimpinan walau di mana jua mereka berada. Semoga sentiasa dipenuhi kesejahteraan mengiringi seluruh kehidupan. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sekalian hamba-hamba-Mu memohon doa merafak sembah dengan segala kerendahan hati kami, berpaksikan sifat kudrat dan iradat-Mu yang maha perkasa lagi bijaksana, berbekalkan daulat ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga kami sentiasa diserami semangat kepahlawanan dan keperwiraan yang gagah perkasa dalam mempertahankan kedaulatan agama bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian tadi bacaan doa yang dipimpin oleh Major Jeneral Haji Muhammad Rashidi bin Bujai, Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera. Baik, sekali lagi Ketua Pembarisan sembah menghadap, melapor dan memberikan hormat diraja, seterusnya disusuli dengan lagu negara.
lagu negaraku yang dimainkan oleh Pancara Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan juga dengan lintas hormat 5 buah helikopter Angkatan Tentera Malaysia yang membawa bendera Malaysia, bendera Angkatan Tentera Malaysia, bendera Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan seketika ini Ketua Pembarisan semua menghadap melaporkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tugas menjunjung kasih kepada Baik, Alhamdulillah. Maka dengan itu boleh digambarkan sebagai kita akan ke penghujung atur cara istiadat pembarisan mengarah panji-panji Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan juga dengan pengumuman keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Baik, dengan itu maka selesai istiadat mengarak panji-panji yang kita saksikan pada pagi ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum atau Wakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj berangkat meninggalkan pembarisan. Diiringi yang amat berhormat Perdana Menteri, yang berhormat Menteri Pertahanan dan juga Panglima Angkatan Tentera, mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berangkat ke kenderaan rasmi diraja bagi meninggalkan majlis. Usai istiadat pembarisan mengarah panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Tuanku. Ya, itulah dia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah dan Raja Permaisuri Agong berangkat meninggalkan majlis dengan tiupan mengakhiri serentak dengan keberangkatan Baginda Tuanku Pertua. Alhamdulillah, itulah gambaran secara keseluruhan atur cara bagi istiadat pembarisan mengarah panji-panji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Kita sudah pun sampai ke penghujung atur cara dan sudah pasti kita memberikan penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada ketiga-tiga wakil dari ketiga-tiga perkhidmatan yang kita bawakan dan juga kita bersama pada hari ini. Namun begitu, di Dataran Pahlawan Negara pada ketika ini masih lagi berlangsung atur caranya untuk kita melunaskan bagi istiadat pembarisan mengarak panji-panji pada pagi ini. Ya, Panglima, selesai sudah istiadat mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Mungkin sebagai kesimpulan yang dapat kita saksikan pada pagi ini, betapa pentingnya istiadat ini dalam kita melihat peranan Angkatan Tentera Malaysia khususnya sebagai benteng negara dan memelihara keamanan seluruh rakyat di negara ini. Pertama sekali mengambil kesempatan ini, kami mewakili Panglima Angkatan Tentera mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada semua agensi-agensi yang terlibat untuk menjayakan acara ini. Bersama-sama kita memuliakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kami sesungguhnya berharap istiadat kali ini akan memberikan gambaran kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kekuatan ketembukan ketenteraan bukan hanya terletak kepada
aset yang canggih, tetapi sumber manusia dan juga acara-acara protokol sebegini akan meningkatkan jati diri dan ketahanan kami. Melalui panji-panji ini jugalah simbol mengekalkan semangat, moral dan identiti pasukan akan sentiasa ditanam, dipamerkan dan ditunjuk. Akan sentiasa kita saksikan ketika ini menyimpan kembali panji-panji yang dibawa dan juga diarak tadi. Ada ketertibannya dalam urusan penyimpanan kembali panji-panji ini, boleh dijelaskan? Penyimpanan panji-panji ini akan diketuai oleh Sarjan Major Regiment yang terlatih dan juga yang begitu tahu apa hendak dibuat. Panji-panji ini akan disimpan dan dikembalikan balik kepada pasukan masing-masing sebagaimana sebagai kau tadi. Dan panji-panji ini hanya akan dikeluarkan selepas ini untuk senggaraan dengan acara protokol dan pada perbarisan yang akan datang, insya-Allah. Baik, mewakili pihak Tentera Laut Diraja Malaysia, kita ingin memberikan pengharapan dan juga kesimpulan kepada tentera pada kali ini, bukan sahaja melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan tapi juga bagi pasukan pengiring panji-panji daripada pembagian yang telah. Jadi secara keseluruhannya, Kapten, apakah pengharapan daripada pihak Tentera Laut Diraja? Saya mewakili Tentera Laut Diraja Malaysia mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak ATM dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan perarakan panji-panji ini, dan berharap istiadat perbarisan ini dapat memberi gambaran yang kepada seluruh rakyat Malaysia, gambaran yang lebih jelas bahawa kekuatan anggota tentera ini bukan hanya terletak seperti yang Bahagian Parlimen sebutkan tadi di atas kecanggihan asetnya, tapi juga keagungan panji-panji ini amat penting dalam melambangkan kekuatan dan kuasa raja bagi satu pasukan atau pembentukan. Bagi pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, Jeneral Hamdan. Selesai sudah pembarisan pada pagi ini, tapi daripada pembarisan ini kita dapat harapkan bahawa melalui panji-panji inilah dia merupakan simbol untuk mengekalkan semangat, moral dan penting sebagai identiti serta pemilikan ownership setiap warga pasukan ke atas sikap tanggungjawab, legasi dan tak setia yang tidak berbelah bagi terhadap raja dan negara. Malah panji-panji kita anggap sebagai tanda pengiktirafan, perjuangan dan penghormatan segenap lapisan warga ATM dalam memastikan kedaulatan serta keamanan negara sentiasa terjamin dan ancaman musuh yang cuba mengganggu gugat kedaulatan negara. Untuk itu kita dapat saksikan panji-panji yang diarak tadi sudah pun kembali disimpan dengan ketertiban dan juga satu pergerakan yang cukup kemas untuk memastikan ketertinggian dan juga penghormatan kepada panji-panji itu diberikan. Panglima, sekali lagi ini yang boleh kita saksikan bersama dengan kita adalah bukan saja istiadat yang melibatkan pembarisan, tetapi istiadat memberikan tumpuan kepada panji-panji yang juga merupakan lambang kemegahan dan juga ketaatsetiaan Angkatan Tentera Malaysia kepada raja dan negara. Jadi pengharapan ini bukan saja kepada lambang pada panji-panji itu, tapi juga bagaimana penugasan di lapangan yang Angkatan Tentera Malaysia dikalikan dan juga disinonimkan dengan penugasan di perbarisan. Ya, perbarisan ini hanyalah simbolik pada tugas utama kami, iaitu mempertahankan kedaulatan negara, dan insya-Allah apa yang kita pamerkan ini hanyalah sedikit daripada apa yang dipunyai oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kami akan sentiasa melaksanakan yang terbaik, menunjukkan mengekalkan tahap kesiagaan yang tertinggi serta mempamerkan disiplin agar kedaulatan negara ini akan sentiasa terjamin dan kita akan berupaya kembali bangkit selepas daripada pandemik tempoh, insya-Allah. Baik, kalau tadi untuk memulakan atur cara sudah pastinya dimulakan dengan pengawal medan masuk padang, pembarisan masuk padang. Ada tata tertibnya untuk melunaskan dan juga menyempurnakan sehingga ke hujung acara. Jadi ketertiban itu juga untuk keluar padang itu juga ada satu prosedur yang dilakukan. Kita menggunakan prosedur yang dahulu dikemudiankan. Jadi kumpulan pengawal medan masuk dahulu mengambil tempat, menjaga medan, dan akhirnya apabila semua sekali telah keluar pada padang, maka kumpulan pengawal medan akan bergerak meninggalkan pembarisan ini. So, yang dahulu dikemudiankan adalah cara-cara pelaksanaan keseluruhan pembarisan ini. Ya, kalau kita dapat saksikan ketika ini 5
57 pegawai dan 847 anggota layanan pangkat yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Fazli bin Muhammad Yassin, pegawai memerintah Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu di Raja Para, juga bersama dengan pegawai-pegawai lain yang pastinya memberi satu gambaran kesiapsiagaan anggota tentera dalam memastikan supaya keselamatan dan juga kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Dan kita juga dapat saksikan hari ini betapa 41 bateri Regimen Artileri di Raja Istiadat yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Asri bin Jikwil terlibat dalam tembakan kehormatan 21 das meriam yang kita dapat dengarkan tadi, dan formasi lintas hormat 5 buah pesawat helikopter Angkatan Tentera Malaysia yang membawa bendera Jalur Gemilang, Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut di Raja Malaysia dan Tentera Udara di Raja Malaysia yang diketuai oleh Major Nazrul Nizam bin Ismail TUDM. Okey, untuk kita menyimpulkan bersama dengan Kapten Syafdin dengan slogan kata sedia berkorban Tentera Laut di Raja Malaysia, sedikit ucapan bersempena dengan istiadat pembarisan mengarah panji-panji ini sebagai penutup kita pada pagi ini. Pengharapan kami daripada ketiga-tiga perkhidmatan, Tentera Darat, Tentera Laut dan juga Tentera Udara di Malaysia adalah agar seluruh rakyat Malaysia dapat merasakan keajaiban yang berlaku di tengah medan kawat ini dengan perarakan panji-panji yang telah dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan supaya ianya dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang kepentingannya panji-panji yang diarak untuk menggambarkan penghormatan juga ketaat-setiaan warga Angkatan Tentera Malaysia sendiri. Ya, Colonel Hamdan sentiasa di angkasa raya, itu Tentera Laut di Raja Malaysia. Satu slogan yang besar. Tapi insyaAllah dengan sokongan daripada pasukan sahabat, Tentera Darat, Tentera Laut dan juga agensi-agensi lain, insyaAllah ruang udara akan terjamin. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kita berikan kepada Brigadier General Haji Fazal bin Abdul Rahman, Panglima Brigade ke-11 Infanteri Malaysia, dan kepada Kapten Teknologis Dr. Syafdin Lufti bin Ruslan TLDM, Pengarah Strategi dan Perkhidmatan Sumber Manusia Markas Tentera Laut, dan juga Colonel Hamdan bin Ahmad TUDM, Pengarah Pengurusan Sumber Manusia Markas Tentera Udara yang bersama kita dalam memperhalusi istiadat mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini. Ya, bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan Rasmi Kebadulian Mahmulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, kami dengan ini mengucapkan Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.